Lebih 16 juta umat Islam menetap di Rusia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Sementara lebih 23 juta umat Islam lagi berada di China. Dan lebih 200 juta umat Islam pula menetap di Indonesia. Mereka juga sebahagian daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Cara kita berbeza dalam menyampaikan seruan yang sama. Lebih 1.6 bilion umat Islam di dunia menghadap kiblat yang satu. Walaupun kita berbeza bangsa, budaya, warna kulit dan bahasa. Hakikatnya, berbeza antara satu sama lain ialah fitrah kejadian manusia. Jurang perbezaan sesama kita bertambah luas apabila kita berpegang kepada agama dan kepercayaan yang berlainan. Walaupun kita berlainan agama, kita tidak boleh menafikan kenyataan kita berasal daripada keturunan yang sama. Kita bermula daripada seorang bapa, Nabi Adam alaihissalam. Sri Lanka, mutiara di lautan Hindi. Majoriti penduduknya berbangsa Sinhalese dan beragama Buddha. Walaupun penduduknya beragama Buddha, Sri Lanka dikatakan menjadi lokasi pertama Nabi Adam AS menjejakkan kaki ke bumi. Di satu ketika dahulu, bapa sekalian manusia, Adam AS, menikmati anugerah di dalam syurga sebelum baginda diperintahkan turun ke bumi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kisah Adam alaihissalam diperintah turun ke bumi telah diketahui umum. Tetapi di manakah lokasi baginda diturunkan? Sebuah puncak di Sri Lanka didakwa menjadi lokasi itu. Pada tahun 2002, jejak Rasul mendaki puncak Adam setinggi lebih 2,000 meter. Di atas puncak Adam terdapat kesan tapak kaki dikatakan milik Adam alaihissalam. Ketika mendaki, kru jejak Rasul dihambat angin kencang dan hujan monsun. Jika hujan bertambah lebat, air dari puncak Adam semakin deras. Ia mengancam keselamatan kru jejak Rasul. Akhirnya, setelah 6 jam mendaki, hujan semakin reda. Puncak Adam mula kelihatan di sebalik kabus. Dalam binaan ini, terdapat kesan lekukan menyerupai bentuk tapak kaki manusia. Setelah diamati, saiznya amat luar biasa. Ia berbentuk tapak kaki sebelah kanan sepanjang lebih 5 kaki dan lebar 2 kaki.
Ia didakwa milik Nabi Adam AS ketika turun ke bumi. Adakah dakwaan itu benar? Sedangkan Al-Quran tidak menyebut di mana Adam AS diturunkan. Pada tahun 2008, jejak Rasul sekali lagi mendaki puncak Adam untuk mendapat kepastian. Pendakian mereka bermula pada waktu malam dengan ditemani pacat-pacat yang kelaparan. Mereka berpandukan catatan pengembara Islam kurun ke-14, Ibnu Battuta. Kali ini, puncak Adam memberikan kejutan kepada mereka. Setelah lebih 10 jam mendaki, kru jejak Rasul melihat upacara keagamaan Buddha sedang berlangsung. Penganut Buddha percaya Buddha meninggalkan kesan tapak kakinya di puncak ini. Oleh itu, mereka menamakan puncak Adam sebagai Sri Pada, bermaksud tapak suci. Selain Buddha, penganut Hindu mendakwa kesan tapak kaki itu milik Dewa Siva. Sebahagian penganut Kristian pula mengatakan ia tapak kaki Saint Thomas. Anggapan suci beberapa buah agama itu menyukarkan jejak Rasul mendapat kepastian. Malah para ulama juga tidak sepakat di manakah sebenarnya Adam AS diturunkan. Ada yang berpendapat baginda diturunkan di India, sementara yang lain mengatakan di Sri Lanka. Sama ada India ataupun Sri Lanka, kedua-dua lokasi itu tidak disebut dalam Al-Quran. Sementara di barat laut Sri Lanka terdapat satu lagi kesan dikaitkan dengan Nabi Adam AS. Beting pasir ini dikenali sebagai Jambatan Adam. Ada yang mengatakan beting pasir sepanjang 30 km ini menjadi laluan Adam AS antara Sri Lanka dan India. Pada tahun 1998, sebelum misi ke puncak Adam, jejak Rasul merakamkan beting pasir itu dengan bantuan penduduk di perkampungan nelayan selatan India. Setelah hampir dengan Jambatan Adam, jejak Rasul dimaklumkan penganut Hindu menamakan beting pasir itu sebagai Jambatan Rama. Ia berdasarkan kisah epik agama mereka. Tetapi penduduk Islam di sini yakin beting pasir ini laluan Nabi Adam AS. Pada awal kurun ke-19, nama Jambatan Adam diguna secara rasmi oleh seorang pelukis peta British. Nama itu dipilih sempena kisah Adam AS di Sri Lanka dan penemuan 2 buah kubur di selatan India didakwa milik anak Adam AS. Sebuah perkampungan Islam di selatan India dikatakan menjadi lokasi pembunuhan pertama di dunia. Rameswaram terletak hampir dengan Jambatan Adam. Ia dianggap suci oleh sebahagian penduduk Islam dan penganut Hindu. Penduduk Islamnya beranggapan pembunuhan antara putera Adam, Qabil dan Habil berlaku di daerah ini. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب
1998, kru jejak Rasul dibawa ke sebuah kawasan perkuburan lama. Terdapat binaan serba putih di kawasan itu. Jejak Rasul difahamkan, inilah tempat persemadian dua orang putera Adam alaihissalam. Saya Habil ke Habil marah dia. Habil ke marah. Habil marga pele. Habil ke marga. Lelaki ini mendakwa dua buah kubur sepanjang lebih 60 kaki dalam binaan ini milik Qabil dan Habil. Tetapi mengapa kubur putera Adam alaihissalam ini terlalu panjang? Habil marah. Persoalan itu terungkai apabila sebuah hadis sahih menyatakan ketinggian Nabi Adam alaihissalam ialah 60 hasta, iaitu hampir 100 kaki. Tidak mustahil jika Qabil dan Habil juga memiliki ketinggian yang sama. Tetapi sebelum ini, jejak Rasul pernah menemui sebuah lagi makam dikatakan milik Habil. Selain India, sebuah makam di Syria turut dikatakan kubur Habil, putera Adam alaihissalam. Pada tahun 1996, jejak Rasul dibawa ke makam manusia pertama dibunuh di muka bumi. Menurut penduduk tempatan, Habil dimakamkan di sini setelah dia dibunuh oleh saudara kandungnya, Qabil. Qabil kemudian menanam jasad Habil setelah melihat perbuatan seekor burung gagak menanam bangkai seekor gagak yang lain. Kisah itu jelas disebut dalam Al-Quran. Manakala sebuah bukit di luar kota Damsyik menyaksikan tragedi pembunuhan itu. Bukit Qasyun menempatkan sebuah gua dikenali sebagai Gua Berdarah. Sebagian umat Islam mempercayai Qabil membunuh saudaranya di dalam gua ini. Tetapi lokasi bersejarah yang dikaitkan dengan anak-anak Adam alaihissalam itu sama ada di India atau Syria tidak terdapat dalam Al-Quran. Akhirnya, sebuah tugu di Arafah menjadi tumpuan jejak Rasul mengesan sejarah Nabi Adam alaihissalam. Di sinilah Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan bertemu dengan isterinya Hawa setelah mereka terpisah ketika diperintah keluar dari syurga. Umat Islam yang berkunjung ke Arafah pasti menziarahi lokasi bersejarah ini. Penyatuan semula antara Adam dan Hawa di Jabal Rahmah menjadi detik permulaan berkembangnya zuriat manusia. Al-Quran menyebut Adam alaihissalam sebagai bapa sekalian manusia yang diperintah turun ke bumi. Malah, kisah pembunuhan anaknya juga terkandung dalam Al-Quran. Tetapi, Al-Quran bukan kitab sejarah. Bila dan di mana kejadian itu tidak dinyatakan. Tinggalan tapak kaki di puncak Adam. Jambatan Adam. Makam Qabil dan Habil di India atau di Syria tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi ia bersumberkan kitab para ulama terdahulu. Namun tiada kata putus antara mereka, adakah tinggalan itu benar-benar milik Adam alaihissalam. Kembara jejak Rasul berdasarkan kisah Al-Quran serta kitab para ulama. Kembara itu diakhiri dengan kebenaran sejarah Nabi Adam alaihissalam menurut Al-Quran. Namun, bila dan di mana sejarah itu berlaku, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.